Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita boleh berjumpa pada malam ini. Dan ini adalah misi dakwah kami yang pertama ke Kota Baru. Kami mula misi dakwah pertama di Kelantan, tapi bukan Kota Baru, di Gua Musang. Bermula ketika banjir Disember 2014. Saya pun lebih kurang orang Kelantan lah, tapi lepas Gua Musang kami tak datang Kota Baru. Kami pergi ke Sarawak, ke Sabah. Kota Baru kami tak sampai. Tak tahulah, mungkin sebab Kota Baru ini negeri dah okey kot. Jadi ini adalah misi yang pertama, kami ke Kota Baru. Dan pertemuan pertama dengan pelajar-pelajar tadabbur online yang ada sekitar di Kota Baru dan sekitar Kota Baru. Ini adalah pertemuan yang pertama. Dan pertemuan ini sangat-sangat penting. Dan mungkin ia lebih penting daripada pertemuan dalam kelas tadabbur secara online. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang biasa kita dengar, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata sebaik-baik kamu tu mana semua umat Nabi Muhammad daripada zaman Nabi Muhammad sampailah kiamat. Jadi dalam semua umat Nabi Muhammad yang terbaiknya ialah siapa? Man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran, dan wa'allamahu, dan mengajarnya. Jadi Nabi nak bagi tahu yang manusia yang terbaik ialah yang ada dua unsur ni. Pertama, belajar tadabbur Al-Quran. Yang kedua, mengajarnya. Mana kalau setakat dia hanya belajar sahaja, dia tadabbur sahaja, tapi dia tak mengajar, tak menyampaikan, dia tak jadi umat terbaik. Sama juga dengan ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam surah Ali Imran yang kita baca semalam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Apa ciri-ciri umat yang terbaik? Dalam ayat ni Allah tak sebut kamu umat terbaik sebab kamu tadabbur Al-Quran. Bukan. Kamu umat terbaik ialah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa ciri-ciri umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, yang sentiasa menyuruh benda yang ma'ruf, dan wa tanhauna 'anil munkar, dan sentiasa mencegah kemungkaran. Barulah Allah bagi tahu setelah kamu buat dua benda ni, suruh yang ma'ruf dan cegah kemungkaran, barulah Allah kata wa tu'minuna billah, dan setelah itu barulah iman kamu sempurna. Barulah kamu dipanggil beriman kepada Allah. Jadi ayat yang surah Ali Imran ni, ayat 110 dengan hadis tadi selari. Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu bukan yang belajar tadabbur Al-Quran sahaja, tapi ada satu lagi peringkat, iaitu mengajarnya. Bahkan
Kalau kita belajar tadabbur, kalau kita belajar dan belajar tapi tak mengajar dan tak menyampaikan, tak suruh yang makruf, tak mencegah kemungkaran, kita kemungkinan besar termasuk dalam al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah. Kita tahu siapa al-maghdubi alaihim. Siapa al-maghdubi alaihim? Yang Allah murka. Adakah orang jahil? Bukan. Adakah orang yang tak faham kitab Allah? Bukan. Yang Allah murka ni yang ada kitab, yang faham kitab Allah. Tapi kenapa Allah masih murka? Sebab mereka tak buat yang bahagian tu, iaitu bahagian menyampaikan, bahagian menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan juga kita belajar juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 78 kan? Ayat 78. Siapa ingat? Surah Al-Ma'idah ayat 78. Apa isi dia? Orang yang dilaknat Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Ahli kitab, Bani Israel. Apa sebab mereka dilaknat oleh Allah? Adakah sebab mereka tak faham kitab mereka? Bukan. Mereka faham. Bahkan mereka digelarkan ahli kitab. Apa sebab mereka dilaknat? Sebab mereka tak buat bahagian yang kedua, iaitu menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran. Sebab itulah kita selain pada kelas tadabbur, kita akan ada yang kedua, tahap yang kedua, peringkat yang kedua, iaitu kita akan pusing satu Malaysia cari pelajar tadabbur. Kita nak gerakkan pelajar tadabbur ni buat yang kedua tu. Supaya apa? Supaya pelajar tadabbur jadi umat yang terbaik di sisi Allah, dan supaya pelajar tadabbur tidak termasuk orang yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Jangan sangka kita dah belajar tadabbur, kita dah faham Al-Quran, kita adalah yang terbaik. Bukan. Bukan. Inilah tujuan utama kita buat perjumpaan malam ni. Sebab kita tengok kan, kemungkaran berlaku di mana-mana. Bahkan kemungkaran semakin berleluasa. Tapi dalam masa yang sama, kelas agama pun semakin bercambah. Betul? Penceramah semakin ramai, guru pusat tapi semakin ramai. Tapi kemungkaran pun semakin berleluasa. Kenapa? Sebab ramai yang buat bahagian pertama, belajar sahaja. Yang kedua dia tak buat. Sedangkan setiap hari dia baca surah Al-Fatihah, dia minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah pada aku jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Yang kita nak minta 17 kali sehari kan? Itu kalau solat fardu sahajalah. Kalau tambah lagi solat sunat, mungkin kita minta kepada Allah ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Mungkin kita minta lebih 30 kali sehari, dan mungkin dah berpuluh-puluh tahun. Tapi apakah ciri-ciri jalan yang lurus yang kita minta setiap hari itu? Jalan yang lurus ialah jalan orang yang berilmu dan beramal, sebagaimana jalan para Nabi. Nabi lah contoh yang paling utama, manusia yang berilmu dan beramal, sebagaimana contoh para syuhada, para sadiqin dan juga para salihin. Semua tu adalah yang berilmu dan beramal. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Dan kita juga minta kepada Allah, jauhkan kami daripada jalan golongan kedua. Siapa? Al-maghdubi alaihim. Yang berilmu, yang belajar sekian lama, yang belajar sekian banyak kitab, tapi dia tetap dimurkai oleh Allah sebab dia tidak menyampaikan, sebab dia tidak menyuruh yang makruf dan mencegah kemungkaran. Waladhdallin, dan wahai Tuhan, jauhkan juga kami daripada golongan yang ketiga. Golongan ketiga kita selamat. Golongan ketiga ialah golongan yang tak berilmu, yang tak belajar, kita selamat. Tapi golongan kedua, al-maghdubi alaihim, belum tentu kita selamat. Sebab itulah kita datang ke sini dengan niat untuk selamatkan diri saya, selamatkan semua pelajar ni, supaya tidak termasuk golongan yang al-maghdubi alaihim,
ataupun golongan yang lu'ina, yang dilaknat. Okey. Kenapa kita tengok kalau kita perasanlah ayat yang semalam kita belajar kan, semalam apa dia? Ayat surah apa? Surah apa kita belajar semalam? Al-Ma'idah. Ma'idah ke Al-Baqarah? Al-Ma'idah kan, ayat itu berapa? 67 kan? Okey, apa yang Allah perintah kepada Rasul? Ya ayyuhar Rasul baligh. Wahai Rasul, wajib kamu sampaikan. Sampaikan apa? Ma unzila ilaika mir rabbika. Sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Apa dia? Al-Quran. Dan Nabi telah sampaikan. Nabi sampaikan kepada siapa? Semua penduduk Mekah. Dan mesej dakwah Nabi sampai ke Madinah. Mesej dakwah Nabi sampai ke Habsyah, sampai ke Parsi, sampai ke Rum. Kenapa boleh sampai? Sedangkan zaman Nabi tidak ada kemudahan, tapi dakwah sampai ke securuk tempat dan segenap manusia. Sebab Nabi faham. Daripada hari pertama lagi Allah bagi tahu Quran diturunkan bukan untuk dibaca semata-mata, bukan untuk dikhatam semata-mata. Hari pertama lagi Allah cakap, hari pertama ayat turun yang pertama pada Iqra, baca, okey. Tapi lepas tu yang kedua, ayat apa yang kedua turun? Ada ulama mengatakan ya ayyuhal mudassir, ada mengatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Lepas tu qumil laila, bangun malam kecuali sedikit. Apa kaitan Quran diturunkan, tiba-tiba Allah suruh bangun malam? Bangun malam pula bukan setengah jam, bukan 1 jam. Sama ada 2/3 malam, ataupun nisfahu, separuh malam, ataupun 1/3 malam. Apa kaitan? Ini ayat yang kedua turun ni. Allah kata Iqra, tiba-tiba lepas tu bangun malam. Apa kaitan Quran dengan bangun malam? Siapa boleh jawab? Kita ada hadiah malam ni, makan percuma. Apa kaitan? Quran diturunkan tiba-tiba suruh bangun malam. Kita pernah tak suruh anak kita baca Quran lepas tu bangun malam? Pernah tak? Tak pernah kan? Sebab kita pun tak bangun malam. Mak bapak kita pun tak pernah suruh kita kan baca Quran lepas tu bangun malam. Kaitannya ialah ayat selepas itu, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kenapa kamu kena bangun malam? Sebab Quran yang diturunkan kepada engkau adalah qawlan saqila, kata-kata yang sangat berat, sangat besar tanggungjawabnya. Maka kamu perlu persiapan untuk membawa Al-Quran. Bukan setakat nak baca. Kalau baca tak payah bangun malam. Kalau setakat nak khatam tak payah bangun malam. Kalau setakat nak hafal tak payah bangun malam. Berapa ramai yang tak pernah bangun malam boleh hafal Al-Quran. Tapi kenapa kena bangun malam? Tengok ayat kelima surah Al-Muzammil. Allah kata apa? Cuba tengok surah Al-Muzammil ayat kelima. Waratil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tertil. Baca Quran dengan tertil ni maknanya baca dengan betul, dengan perlahan, jangan kelang kabut, jangan cepat. Bahkan kata ulama termasuklah baca dengan tadabbur. Kemudian ayat ke-10 surah Muzammil. Jadi pelajar tadabbur kena ubah cara berfikir.
bukan macam pelajar kuliah maghrib di masjid, bukan macam pelajar hadis, bukan macam pelajar tasawuf, bukan macam pelajar fiqh. Pelajar tadabbur pemikirannya sangat berbeza. Apa dia ayat ke-10? Wasbir. Betul? Allah kata wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran. Sabarlah. Lepas Allah kata turun ayat pertama baca, kemudian Allah suruh bangun malam, kemudian Allah suruh tartil Al-Quran, lepas tu Allah kata apa? Sabar ke atas apa ni? Ala ma yaquluna, ke atas apa yang mereka tu siapa? Orang musyrikin Mekah. Apa yang orang musyrikin Mekah akan kata pada engkau, engkau kena sabar. Apa kaitan pula turun Al-Quran kena bangun malam, lepas tu kena sabar di atas kata-kata orang musyrikin? Apa kaitan? Boleh nampak tak? Apa kaitan? Saya bagi analogi lah. Kita suruh anak kita baca Quran, nak baca Quran, lepas tu kena bangun malam. Kenapa kena bangun malam? Apa kaitan dengan Quran? Sebab Quran ni satu benda yang besar. Lepas tu kita cakap lagi pada anak kita, sabar. Bila orang maki kamu, kamu kena sabar. Anak kita tanya, apa kaitan baca Quran dengan orang maki? Kenapa kena sabar? Kenapa? Ujian. Ujian. Sabar. Yalah, ujian. Allah sebut, kamu sabar untuk apa? Atas apa yang mereka akan kata pada kamu. Spesifik tu. Sabar di atas ma yaquluna, apa yang akan dikatakan oleh orang musyrikin Mekah. Apa kaitan? Kaitannya ialah bila Allah kata Iqra, bacalah Quran, kemudian Allah suruh bangun malam, kemudian Allah beritahu Quran ni adalah qaulan saqila, satu perkataan yang berat, yang besar tanggungjawabnya. Kenapa? Lepas kamu baca, kamu kena sampaikan. Dan bila kamu sampaikan isi kandungan Al-Quran yang bercanggah melawan arus berdana, bercanggah dengan fahaman orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala, yang tak percaya langsung pada hari akhirat. Tiba-tiba Nabi nak cerita apa dalam Quran? Ada hari kebangkitan, ada balasan, ada syurga neraka. Mesti orang Mekah akan kata kamu gila, sabar. Kamu bawa cerita baru, sabar. Orang kata kamu tukang sihir, sabar. Orang kata kamu tukang tok bomo, sabar. Apa maksud tu? Ini ayat pertama ni, bukan ayat akhir ketika Nabi nak wafat ni. Di peringkat awal dakwah, baca Quran, bangun malam, sabar. Bila orang musyrik kata, itu Allah nak bagi gambaran kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat, ialah Quran ni wajib kamu sampaikan. Dan bila kamu wajib sampaikan, kamu baca, kena baca sampai faham dan amalkan. Sebab sebelum kamu sampaikan, kamu kena tunjuk contoh. Kamu baca, kamu faham, kamu amal dan sampaikan. Bila sampaikan, kamu akan dituduh macam-macam. Ketika itu senjata kamu apa? Sabar. Ini ayat-ayat pertama ni. Lepas tu, ini peringkat dakwah secara rahsia, lebih kurang 3 tahun ataupun 4 tahun. Lepas tu, Nabi perintah, Allah perintah pada Rasulullah pula, sampaikan dakwah secara terbuka. Tengok, buka surah Al-Hijr ayat 94. Buka surah Al-Hijr ayat 90. Semua ada Quran kan? Buka Quran. Saya suruh buka Quran, belum suruh bangun malam lagi ni. Surah Al-Hijr ayat 94.
Allah kata apa? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Apa makna fasda'? Ayat ni semua ulama ahli tafsir mengatakan ayat ni ialah Allah perintah supaya Nabi sampaikan dakwah secara terbuka. Mana sebelum ayat ni Nabi berdakwah secara rahsia, lebih kurang 3 ataupun 4 tahun. Dan ketika itu Nabi banyak berdakwah di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam secara rahsia. Ayat ni sekarang Allah beritahu sudah sampai masa kamu umumkan dakwah secara terbuka. Fasda'. Fasda' dia terjemah apa tu? Sampaikan. Terus terang. Bima tu'mar, dengan apa yang kamu diperintah. Apa yang Nabi diperintah? Dari mana ni yang Nabi diperintah? Dari mana? Dari Al-Quran. Maknanya ada dalam Quran ayat yang Allah perintah supaya Nabi sampaikan. Kamu diperintah agar sampaikan. Sekarang fasda'. Sebelum ini secara rahsia. Bila secara rahsia pun ada ujian, secara terbuka ujiannya lagi besar. Lepas tu Allah kata apa? Wa a'rid 'anil musyrikin. Bila kamu dah dakwah secara terbuka, tentangan orang musyrikin lagi hebat. Apa yang patut kamu buat? A'rid. Apa makna a'rid? Berpaling daripada. Okey, apa maksud berpaling? Jangan hiraukan. Apa maksud jangan hiraukan? Adakah berhenti berdakwah? Tak. Apa maksud? Teruskan. Kan Allah suruh berpaling. Jangan layan. Jangan layan. Dakwah teruskan. Kalau kamu berdakwah, tiba-tiba dia tentang dan kamu layan, apa akan jadi? Apa akan jadi kalau kamu layan? Orang musyrikin kata gila, kamu berkata kamu pun gila sama je. Apa akan jadi? Orang musyrikin timbulkan isu, Nabi pun jawab isu. Apa akan jadi? Tak ke mana? Tak ke mana. Boleh faham tak strategi dakwah? Kita di peringkat lemah, tak kuat, tapi banyak habis masa kita, tenaga kita untuk menjawab isu. Betul tak? Berapa ramai yang jahil, tak sampai ilmu, kita duk bergaduh sama sendiri. Sebab apa? Kita layan. Jangan layan. Tengok strategi dakwah. Habis Nabi dah lah tak ramai di Mekah, lemah, dan orang musyrikin pula tentangannya semakin kuat. Tiba-tiba Allah kata jangan layan. Macam mana nak sampaikan dakwah dalam keadaan Nabi tak ramai dan lemah, tentangan musyrikin semakin kuat dan meningkat, dan Allah pula perintah jangan layan? Macam mana nak sampaikan dakwah? Baca ayat seterusnya. Apa dia? Inna kafainaka anil subhanallah. Bila kamu ditentang hebat, kami akan jaga kamu daripada orang musyrikin. Tentangan orang musyrikin, perancangan jahat mereka serah pada aku. Kerja kamu apa dah? Sampaikan. Boleh faham? Kadang-kadang kita menyibuk duk jawab isu kan, duk bergaduh dengan kawan tu, dakwah tak sampai, dakwah tak bergerak. Dah setahun duk jawab isu kan. Dan yang kedua juga, seolah kita tak yakin Allah akan jaga kita. Ini Allah bagi tahu Nabi, inna kafainaka adil mustahzi'in. Cuma sama dengan ayat semalam. Siapa ingat ayat semalam? Allah kata, wajib kamu sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau. Kan? Lepas tu Allah kata apa? Di hujung ayat semalam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memelihara kamu daripada manusia. Manusia mana? Ni orang musyrikin. Allah pelihara kamu. Jangan peduli, jangan takut pada ancaman, perancangan jahat orang musyrikin, walaupun mereka ada kuasa. Sebab apa? Yang akan jaga kamu adalah yang lebih berkuasa daripada orang Mekah. Keyakinan tu. Sebab tu kerja Nabi, kerja dakwah Nabi berjalan.
Sebab Nabi tak layan. Dan sebab itulah dakwah Nabi merebak-merebakkan. Dalam masa 23 tahun, kita tahu tak dakwah Nabi sampai ke mana? Sampai ke Parsi, sampai ke Rom, sampai ke Habsyah. Sebab Nabi buat kerja berterusan, istiqamah. Nabi tak layan. Tapi sekarang, berapa ramai yang belajar agama, yang belajar fiqh, yang belajar hadis, yang belajar tadabbur Al-Quran. Dakwah tak sampai. Ke Amerika memang tak sampai lah. Kat Thailand tak sampai. Yang duduk kat Kelantan tak sampaikan yang di Terengganu. Yang duduk di Gua Musang tak sampai ke orang Jeli. Yang duduk Kota Baru pula tak sampai pada orang belakang rumah dia. Betul? Betul kan? Tadi kami pergi ziarah asnaf di Pantai Sabah. Kesian. Sebab ziarah baru kita tahu masalah masyarakat. Barulah kita rasa ya Allah, banyaknya kerja dakwah. Kenapa kita banyak buang masa dalam kelas? Nak tunggu apa? Nabi kata apa? Balighu anni walau. Kenapa Nabi suruh sampaikan walaupun satu ayat? Sebab Nabi sangat sayang pada umat dia. Nabi sangat rahmat pada umatnya. Nabi tak nak kita tunggu 10 ayat. Dan berapa ramai yang mati dalam syirik. Sebab apa? Kamu nak tunggu habis kitab. Jangan. Satu ayat dah sampaikan. Mungkin bila kamu dapat satu ayat, kamu sampaikan kepada si fulan, lepas kamu sampaikan dia beriman, mati, selamat dia. Tapi cuba bayangkan kalau kamu tunggu habis 10 ayat, habis satu surah, berapa ramai dah yang mati dalam keadaan jahil. Sebab apa? Tunggu kamu tak habis-habis surah. Betul tak? Itulah rahmat Nabi. Dan sebab tu dakwah di zaman Rasulullah sampai. Kita tengok berapa ramai yang sahabat-sahabat bila beriman je, dia tak tunggu masa lama. Tak tunggu masa lama. Contoh At-Tufayl bin Amru Ad-Dawsi, seorang sahabat. Tengok kesan Quran dan kefahaman mereka. Bila mereka ada ilmu, mereka wajib sampaikan walaupun satu ayat. Dia At-Tufayl bin Amru ni ketua kepada satu kabilah yang terkenal. Dia pun ada kebolehan dari segi pemimpin, dari segi tokoh dalam syair. Jadi bila tengok dakwah sampai pada mereka, mereka duduk luar Mekah. Bila mereka dengar cerita di Mekah, walaupun internet tak ada, WhatsApp tak ada, Instagram tak ada, tapi dakwah sampai. Dia pun datang ke Mekah. Bila sampai ke Mekah, orang Mekah cakap apa? Orang Mekah kenal ni At-Tufayl bin Amru Ad-Dawsi. Dia ni ketua kabilah, penyair, ada kedudukan, ada pengaruh. Orang Mekah dah takut dah. Tengok orang Mekah punya takut pada Al-Quran. Dia pesan pada At-Tufayl bin Amru, kamu dah masuk Mekah kan? Berhati-hati. Berhati-hati. Sebab ada seorang lelaki ni bawa ajaran baru, yang ajaran dia memecah belahkan suami isteri, adik-beradik, memecahkan masyarakat, mencela Tuhan-Tuhan kami. Jadi bila masuk Mekah, jangan, ini pesan orang musyrikin Mekah ni, punyalah takut pada dakwah Nabi. Padahal Nabi berapa orang je, tapi kesan tu menakutkan mereka. Kita berapa banyak yang belajar agama, berapa banyak yang tadabbur Al-Quran, berapa banyak kelas, ada tak orang kafir takut? Nak gimana kelas tak ada? Pergilah. Kan? Tak ada rasa haibah, kehebatan Al-Quran tu. Tapi orang Mekah ni, dia cukup faham. Maka dia pesan pada At-Tufayl bin Amru, jangan sekali-kali cuba dekat dengan orang ni, iaitu Nabi Muhammad. Jangan dekat. Kalau dekat, jangan dengar. Sebab apa? Kalau kamu dengar, kamu akan rusak. Berapa ramai dah kumpulan kami yang baik-baik, yang berpegang dengan ajaran nenek moyang dia sekian lama, dengar dia cakap Muhammad ni, habis terbalik, rosak habis, hancur, sesat. Jadi jangan kamu jadi macam puak ni. Tufayl bin Amru takut sangat tu pada ancaman yang diwairalkan oleh orang musyrikin Mekah. Apa dia buat? Tahu tak dia buat apa? Pernah dengar tak kisah ni? Dia ambil kapas, dia tutup kat telinga. Dia nak pastikan
Kalau berselisih dengan Muhammad, Muhammad cakap apa dia takkan dengar, walaupun jarak dekat. Dia letak kapas sampai tahap tu. Takutnya. Kemudian dia pergi masjid. Bila pergi masjid, Masjidil Haram, Nabi tengah solat. Ini bukan solat 5 waktu lah. Tengok Allah bila nak buka pintu hati kan. Dia bila tengok Nabi solat tu, dia rasa lain. Dia akhlak orang Islam ni, akhlak orang Islam, ibadat orang Islam, bila dibuat dengan ikhlas, kadang-kadang memberi kesan kepada mata ataupun hati yang ikhlas. Dia tengok lain ni. Jadi dia kata, Allah engkar kepada aku kecuali Allah nak aku dengar juga. Dia pun buka kapas. Bila buka kapas, dia dengar apa yang Nabi baca Al-Quran. Dia kata, bagus ni. Ini bukan kata-kata yang merosakkan manusia, mengajak pada kebaikan, mengajak menyembah Tuhan yang sebenar. Dia pun dengar. Kemudian Nabi pun balik rumah. Dia ikut Nabi. Tengok tarikan Al-Quran. Dia ikut Nabi. Nabi masuk rumah, dia minta izin, dia masuk, dia beritahu, aku ni datang daripada luar. Dia At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Abu Hurairah adalah salah seorang daripada kabilah Ad-Dawsi. Dan Abu Hurairah adalah beriman masuk Islam sebab dakwah At-Tufail ni. Kesan tu tengok. Jadi dia masuk rumah Rasulullah. Dia kata, bila aku sampai Mekah, orang Mekah, musyrikin Mekah kata macam-macam pada kamu ni gila apa, mecah belahkan. Sampai tahap aku tutup telinga aku dengan kapas, tapi aku rasa macam nak dengar juga. Dan bila aku buka kapas, aku dengar, aku rasa lain lah. Boleh tak kamu cerita pasal Islam kepada aku? Tengok, dia pula minta. Tengok, bila pendakwah ikhlas, tak ada kepentingan apa-apa, dan orang yang mendengar pula ikhlas, dan masuk terus. Bila Nabi baca Al-Quran, Quran yang akan mengetuk hati manusia dan mengubah cara berfikir dan akhlak manusia. Bila Nabi baca Quran, dia kata, dia pun mengucap 2 kalimah syahadat masuk Islam. Kemudian tengok kesan Al-Quran. Pertama, bila masuk berubah, beriman. Yang kedua, dia tak berhenti setakat tu. Sebab dia tahu Quran benda baik. Bila benda baik, mengajak manusia pada akhlak yang mulia, mengajak manusia sembah Tuhan yang sebenar, mengajak manusia menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Dia tak akan beriman seorang-seorang. Dia akan nak ajak anak dia, isteri dia, kaum dia. Maka dia kata kepada Rasulullah, aku ni ketua kabilah, aku adalah penyair, aku ada pengaruh, aku akan balik berdakwah. Dia balik berdakwah, anak, isteri dia, bapa dia semua beriman. Bila ni? Setelah berapa lama dia dengar Quran daripada Nabi, dia berdakwah? Berapa lama? Setelah habis surah Baqarah ke? Setelah habis surah Ali Imran? Mana ada lengkap lagi surah masa tu? Tengok, ayat Quran kadang-kadang satu ayat boleh mengubah kehidupan manusia. Dan kadang-kadang 30 juzuk tak mengubah apa-apa. Kemudian dia dakwah apa? Kemudian dia ni datang ke Mekah. Dia masuk Islam tahun 10 kenabian Nabi kita SAW, iaitu lebih kurang sebelum 2 ataupun 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Lepas dia masuk Islam, dia balik kepada kaum dia Ad-Daws, dan dia berdakwah. Keluarga dia beriman, tapi kaum dia tak beriman. Lepas tu dia pergi, Nabi dah masa tu berhijrah ke Madinah. Dia pergi cari Nabi. Ada yang mengatakan ketika peperangan Khaybar, dah beberapa tahun Nabi berhijrah ke Madinah. Dia pun beritahu, ya Rasulullah, aku dah berdakwah pada kaum aku, berdakwah pada keluarga aku, alhamdulillah keluarga aku beriman, tapi kaum aku tak beriman. Nak buat macam mana ni? Tengok, tak putus asa. Sebab dia tahu kalau tak beriman masuk neraka. Itulah rahmat hati orang beriman. Dia tak sanggup melihat keluarga dia, kaum dia masuk neraka dan dia sendiri selamat. Tak, itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman ialah dia nak semua sekali masuk. Dan itulah Rasulullah. Sebab itulah bila Nabi berdakwah siang, pagi, petang, siang, malam, bila orang tak beriman, Nabi marah ke Nabi sedih? Sedih. Sebab Nabi dah tahu, kalau kamu tak beriman, kamu maki aku tak ada masalah pun, aku akan masuk syurga. Tapi masalah kamu ni, kamu akan masuk neraka dan kekal dalam api. Itu yang Nabi
sedih sehingga Allah menurun ayat dan Allah pujuk Nabi kan. Apa dia? Wa man kafara fala yahzunka kufru. Siapa yang kufur, maka kekufuran orang itu jangan sampai menyedihkan hati kamu, sebab kamu dah sampaikan. Itu pilihan dia. Kerja kamu dah selesai, jangan sedih. Okey, Nabi pun berdoa, angkat tangan. Allah mahdi ad-Daus. Ya Allah, bagilah hidayah pada kaum ad-Daus. Tufail bin Amru balik semula pada kaum dia, dibekalkan dengan doa Nabi, maka kaum dia beriman. Ada kata dia datang ke Madinah bawa 80 orang kaum dia. Subhanallah. Berubah tak masyarakat? Sebab apa? Dia buat dua benda ni. Bila belajar Quran, terus dia berdakwah. Dan kisah jin. Tahu kan kisah jin? Jin dengar Al-Quran. Jin asalnya kafir, tapi dia beriman sebab dengar apa? Kelas tasawuf ke, kelas tarikat ke, kelas fiqh? Kelas apa? Kelas Quran. Al-Quran. Kan? Sebab ada orang kata tak payah belajar tadabbur Al-Quran, belajar fardu ain je, fardu kifayah kan? Lepas tu orang ni pergi tegur jin tu. Jadi jin dengar Al-Quran, bukan dengar fardu kifayah. Jin yang kafir. Dan jin faham. Dan masa tu Nabi tak sedar pun, Nabi tak tahu jin datang dan mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Bila dengar je, mereka kata apa? Inna sami'na Qur'anan. Ya Allah, sekali je dengar, terus dia tahu beza dah. Kami dengar satu Quran yang sangat-sangat menakjubkan. Ini bukan kata-kata manusia. Kan? Kita pernah tak dengar Al-Quran? Hebatnya kata-kata Allah. Pernah tak? Sepanjang hidup lah. Pernah tak? Tak berani cakap. Tak berani. Dah, senang je. Pernah ataupun tak. Kadang-kadang kita dengar kata-kata manusia. Oh, hebat kawan tu cakap. Betul tak? Kadang-kadang apa dia? Penyair. Kadang-kadang penyanyi kan. Masya Allah, seni kata dia menusuk kalbu. Tapi pernah tak dengar Quran? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya Allah, hebatnya kata-kata engkau. Pernah tak? Macam tak ada pengalaman je. Dan sepanjang hidup sekali je. Ya Allah, hebatnya kata-kata engkau. Macam mana aku boleh biarkan umur aku berlalu 30 tahun tak faham kata-kata engkau sungguh hebat. Pernah tak? Surah lain tak pernah. Oh, tak faham. Tapi ada orang Melayu cakap pula, sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Betul kan? Itu orang Melayu ke orang Arab tu? Sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik. Maknanya manusia paling jahat, jin baru baik. Betul kan? Jin dengar sekali je Quran, terus sami'na Qur'anan ajaba, dan terus beriman. Yang manusia ni taklah jahat sangat, baik. 30 tahun dengar, tak pernah pun ajaban. Jadi siapa yang jahat, siapa yang baik? Kata-kata tu salah, bukan daripada hadis. Bahkan sama je, jin dengan manusia sama. Kalau jin dengar sekali Quran, terus kagum dan beriman, manusia 10 kali dengar, 10 tahun dengar, masih tak beriman, siapa lebih baik? Janganlah perasan. Janganlah perasan. Okey, lepas jin dengar, jin buat apa? Dakwah kan? Dakwah kepada siapa? Kaum dia. Berapa lama tu tempoh antara dia dengar dengan dia pergi berdakwah? Terus, ada dalil tak? Ada dalil tak? Sebab jin ada dengar ni, jin sedang mendengar. Kita membicarakan hal dia. Jadi nak jin pun, jin beriman bila kita bercakap, dia nak dalil lah. Ada dalil tak? Bila dengar je, terus balik pada kaum dan beriman. Boleh sebut surah apa, ayat berapa? Surah jin. Ini tembak ni, cerita jin je surah jin.
Tak, sebenarnya cerita yang jin bila mendengar Al-Quran terus balik berdakwah bukan surah jin. Mesti surah tu tak baca ni, ya. Bukan surah Qaf ayat 29. Surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Ayat 29. Okey. Allah kata apa? Wa is, dan ingatlah ketika mana sarafna kami hadapkan, kami palingkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Allah palingkan, Nabi tak perasan pun. Masa Nabi baca Quran, jin sedang mendengar, Nabi tak perasan. Maknanya jin ni betul-betul ikut kelas tadabbur ke kebetulan je? Ha? Kebetulan kan? Okey, kita pula kebetulan ikut kelas tadabbur ke betul-betul ikut? Okey. Wa isarafna ilaika nafaran minal jin, daripada jin. Tengok, yastami'una al-Quran, mereka mendengar dengan Quran ke dengan fardu kifayah? Dengan Quran ke dengan fardu ain? Biar clear lah. Jin yang kafir dengan Quran, kesan dengar Al-Quran. Apa dia? Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka menghadiri untuk mendengar Al-Quran, qalu, mereka berkata, ansitu, diam. Ini antara sebab ciri-ciri manusia yang bila dengar sekali dia beriman. Apa dia? Dia ada rasa hormat kepada Al-Quran. Dia ada rasa hormat kepada kata-kata Allah. Rasa kebesaran Allah, rasa kemuliaan Al-Quran menyebabkan Allah buka pintu hati dia. Dan antara sebab dengar Quran banyak kali tak beriman, sebab dia tak rasa kebesaran Allah. Apa dia? Antara sifat orang yang tak rasa kebesaran Allah, walaupun dia baca, walaupun dia hafal, dia tak rasa kebesaran Allah, iaitu dia tak nak faham. Dia tak nak faham. Bila dia baca, bila dia hafal, dia tak nak faham. Sebenarnya dia tak rasa kehebatan Allah. Betul tak? Sebab tu tak beriman. Kamu tak rasa Allah hebat. Macam Allah cakap dalam Quran ini, tak perlu kamu faham, tak perlu kamu laksanakan. Kamu perlu hanya baca dan betul hurufnya saja. Betul tak? Tak ada rasa kehebatan Allah menyebabkan Allah tak buka pintu hati. Dan jin dengar sekali Allah buka pintu hati, sebab apa? Ada rasa kehebatan kebesaran Allah. Bila Quran dibaca, diam. Jangan bercakap. Jangan buat tak tahu. Lepas tu, falamma qutiya, maka tatkala telah selesai, walau, mereka tengok, falamma, maka tatkala selesai mendengar, walau, mereka terus berpaling. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. Ila kaumihim, kepada kaum mereka buat apa? Munziri. Munziri inilah wa'allamahu. Munziri inilah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nampak tak? Berapa ayat yang jin belajar ni? Berapa ayat yang dia belajar sehingga dia menjadi pendakwah? Ayat yang didengar daripada Rasulullah, kita tak tahulah berapa ayat, tapi bukan satu surah. Bukan satu surah. Sebab masa itu surah pun tak banyak lagi, ayat pun tak banyak lagi. Okey. Dan dia berdakwah, tengok sebab orang kita ni bila kita suruh berdakwah, banyak alasan dia. Antara alasan apa dia? Apa dia? Wajib kita tak habis lagi. Belum dapat ijazah, belum dapat sanad, ilmu tak cukup. Kan? Saya pun banyak lagi tak betul kan? Tapi jin, dia cakap tak, aku baru je beriman, takkan nak berdakwah dah. Nanti orang kata, sehari baru beriman dah mendakwah. Jin cakap tak macam tu? Jadi siapa lebih baik, kita ke jin? Kita ada 1000 alasan, betul tak? Jin tak ada alasan. Tengok dia kata apa? Ayat seterusnya. Qalu ya qaumana, mereka berkata, wahai
Wahai kaum kami, tengok bahasa dia, ya Allah. Bila dia beriman, jadi orang terbaik, dia nak berdakwah pada jin yang kafir, yang kufur kepada Allah, yang jahat, tapi bahasa dia tetap lembut. Ya qaumana, wahai kaum kami. Kita ni kadang-kadang bila kita belajar Quran, kita banyak ilmu, kita belajar sunnah, dan bila nak mengajar ataupun nak berdakwah pada orang yang buat bid'ah, mulalah kita rasa kita lebih baik pada dia kan. Kamu ni bila nak tinggal bid'ah kan? Hayat tu okey tak? Okey ke? Aku ni tua-tua pun aku belajar. Tengok, tak ada dah, wahai sahabatku kan, jom kita pergi kelas. Betul tak? Betul. Patutlah tak ramai yang ikut kita. Okey, dia kata apa? Inna sami'na, sesungguhnya kami dengar kitaban. Tengok poin isi yang disampaikan pada dia apa dah? Bukan pendapat dia. Kami dengar kitab unzila yang telah diturunkan selepas Musa. Makna apa tu? Yang dia nak sampai pada kaum dia bukan pendapat dia, bukan kata-kata dia, tapi kata-kata Allah. Jadi kena jelas apa yang kita nak sampai pada orang. Kadang-kadang kita nak berdakwah pada orang, solat, apa dalil? Alah, solat je lah, tak boleh. Nabi kata apa? Qul hazi sabili ad'u ila Allah ala basira. Allah perintah pada Nabi, cakap pada umat kamu, inilah jalan aku yang lurus. Apa jalan Nabi? Jalan aku ialah ad'u ila Allah. Jalan aku ialah aku berdakwah kepada Allah. Dan berdakwah pula ala basirah, berdasarkan basirah, dalil, bukti, fakta yang jelas. Siapa lagi? Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikut aku. Jadi siapa yang mengaku mengikut aku, kena buat kerja aku. Apa dia? Berdakwah. Berapa ramai yang fokus mendakwa, dia ikut pengikut sunnah Nabi tegar. Buat solat ikut cara Nabi, buat puasa ikut cara Nabi, buat haji ikut cara Nabi, tapi berdakwah sekali pun tak. Sedangkan kerja Nabi yang paling besar, sunnah Nabi yang paling besar ialah berdakwah. Berapa ramai duduk dalam kelas dah sampai 50 tahun tapi tak berdakwah, dan dia mendakwa dia adalah pendukung sunnah Nabi yang tegar. Salah. Okey. Kemudian kata jin apa? Innaka sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan, sampai habis. Okey. Kemudian saya nak sebut satu lagi contoh. Orang yang bila beriman terus berdakwah. Buka surah Yasin. Ataupun dah hafal semua? Belum lagi? Baru pun nak hafal, tukar surah Kahfi kan. Tak sempat nak hafal. Buka ayat 13. Okey, saya baca ringkas. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Tengok Allah kata pada Nabi Muhammad, buatlah contoh pada orang musyrikin Mekah. Apa dia? Penduduk satu negeri yang kafir. Bila kafir, Allah buat apa? Ilja'ahal mursalun, Allah hantar rasul. Berapa orang Allah hantar? Ayat 14, iz arsalna ilaihim isnaini, Allah hantar dua. Tengok, sayangnya rahmatnya Allah pada manusia yang kafir ni, Allah hantar dua sekaligus. Fakazzabuhuma, lalu mereka mendustakan kedua-dua rasul. Lepas penduduk negeri itu mendustakan dua rasul ni, Allah buat apa? Allah turun azab ke Allah tambah rasul? Kita bila kita hantar pendakwah dua orang kampung tu tak nak terima, kita hantar tak yang ketiga? Ataupun kita yang dua tu kita tarik balik? Mana tarik? Yang dua pun tak hantar? Okey. Kemudian faqalu, apa kata penduduk negeri tu? Inna ilaikum, kata para rasul tu, inna ilaikum mursalun, kami diutuskan. Kami bukan memandai-mandai, kami membawa mesej risalah daripada Allah. Kami hanya utusan. Okey, saya nak baca ayat 20.
Kita lompat sikit ayat 20. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan telah datang min aqsal Madinah, dari negeri yang apa dia Aqsa? Hujung. Aqsa ni yang paling jauh, qaryah, negeri. Datang daripada negeri yang ataupun hujung kota. Siapa? Rajulun, lelaki. Allah tak sebut ustaz ke, ulama ke, Nabi tak. Rajulun. Bila sebut rajulun, apa makna? Orang biasa. Cara, kemudian Allah sebut cara orang lelaki ni datang. Apa dah? Yas'a. Berlari. Berlari nak ke mana ni? Berdakwah. Kenapa bila berdakwah, kenapa kena berlari? Kenapa kena bersegera? Kenapa? Apa dah? Sebab bila nak berdakwah ni kepada orang yang kafir kan, ajal mereka boleh datang bila-bila masa. Katalah dia ajal dia pukul 5, kita nak pergi dakwah pukul 4 kan. Tak apalah, besok lah. Apa jadi dengan orang tu? Sebab kita tak tahu ajal manusia, tak boleh. Kalau saya bagi contoh lah, kalau orang tu sakit pukul 5, bila, kalau kita doktor lah, bila kita nak rawat? Doktor, tanya doktor. Kalau dia sakit pukul 5, bila nak rawat? Tak, kita tahu dia sakit pukul 5. Pukul 5 kan? Betul kan? Tapi kalau kita tahu, kita dah belajar agama, ada ilmu, dan orang tu jahil, tak solat, kita tahu pukul 5, pukul berapa kita dakwah dia? Pukul berapa? Pengalaman yang lepas-lepas lah. Ada tak pengalaman? Ada tak saudara mara kita yang kita tahu dia tak solat ke, buka aurat? Ada kan? Ke semua saudara kita mara okey? Okey, bila kita tahu, bila kita berdakwah, saya nak tanya, antara doktor, keperluan doktor merawat segera pesakit dia, dengan keperluan pendakwah segera berdakwah selamatkan orang yang jahil ni, yang mana lebih perlu, yang mana lebih penting? Betul ke dakwah ni? Tapi realitinya Kenapa? Saya pun tak faham. Sebab tu Allah bagi contoh ni, yang datang segera ni siapa ni? Datang segera berdakwah siapa ni? Rajulun. Ada ilmu tak? Allah dia kata alim, orang yang berilmu. Mana dia ada ilmu tak banyak, orang biasa. Tapi sebab dia faham tanggungjawab selamatkan manusia, cara dia datang yas'a. Kemudian cara dia datang min aqsal Madinah. Okey, apa kaitan cerita penduduk negeri yang Allah hantar 3 rasul dengan lelaki yang datang daripada hujung kota? Apa kaitannya? Boleh faham soalan? Apa kaitannya? Lelaki itu dah beriman tak? Dari mana dia dapat iman tu? Kan Rasul diutuskan di negeri tu. Kemudian lelaki ni duduk di hujung kota, datang ke negeri yang Allah hantar Rasul. Dari mana dia beriman? Ada ahli tafsir mengatakan mesej dakwah Rasul walaupun dihantar ke situ tapi merebak sampai keluar. Orang bandar tu tak beriman, tapi dakwah Rasul tetap sampai di luar dan orang jauh beriman. Subhanallah. Subhanallah. Sebab itulah tengok Abdullah bin Ubay dekat tak dengan Rasulullah? Dekat ke jauh? Dekat. Beriman ke tak? Najasyi jauh tak dengan Rasulullah? Beriman tak? Apa pengajarannya? Hidayah tangan Allah. Habis kita buat apa?
Jangan pilih orang kerana dekat baru kita berdakwah. Kadang-kadang dakwah kepada orang dekat tak beriman. Kadang-kadang dakwah kita sampai di Gua Musa, orang Gua Musa beriman. Jadi jangan sempitkan ruang lingkup dakwah kita. Kadang-kadang kita berdakwah pada kaum kita tak beriman, macam Nabi Nuh. Isteri tak beriman, anak tak beriman, tapi orang lain beriman. Jadi tidak ada istilah mesti orang dekat, mesti keluarga, tak. Dakwah ni mesti disampaikan di semua, kepada semua orang dan semua tempat. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita tak beriman, tapi kita pergi di luar, kita pergi Sabah ada orang beriman, kita pergi ke Johor ada orang beriman. Kemudian Allah kata, apa kata lelaki? Di hujung saya nak bagi tahu apa lelaki ni dapat. Kita dah sebut pasal kewajipan belajar dan kewajipan berdakwah. Apa dapat ni? Berapa gaji dia? Ni kalau saya bagi tahulah. Nak tak jadi pendakwah kepada ulam, kita bagi gaji setiap bulan 10,000. Nak tak? Abang nak? 10k setiap bulan. Okey. Okey tu sebab kerja dakwah ke sebab 10k? Sebab 10k ke sebab kerja dakwah? Kerja dakwah. Okey. Kalau saya bagi 500 ringgit. Okey juga. Okey juga, ada juga tu. Kenapa bila sebut 10k kita nak? Tapi Allah sebut tak berapa gaji pendakwah? Allah sebut tak? Sebut tak? Apa dia? Jual beli. Apa dia? Baca kisah lelaki ni. Allah kata apa? Ayat 26. Setelah dia berdakwah, dia tahu tak? Dia berdakwah ni kepada semua masyarakat yang kafir. Dia tahu tak risikonya? Tahu. Di mana lebih mudah berdakwah pada orang yang Islam, yang tak faham agama, yang tak salah, dengan berdakwah kepada orang yang zero, yang kafir? Mana lebih mudah sebenarnya? Ya? Zero. Mana risiko dia lebih besar? Orang kafir kan? Jadi lelaki ni berdakwah kepada semua masyarakat negeri itu kafir. Risikonya sangat besar. Tengok apa kesan, dia dibunuh. Lepas dibunuh, apa Allah ucapkan pada lelaki ni? Qila dukhulil jannah. Sudah syurga. Jadi abang, sekarang nak 10k ke nak syurga? Apa dia? Nak 10k ke nak syurga? Syurga. Okey, ni boleh kita lantik wakil ulama dakwah di Kelantan, boleh? InsyaAllah. Tapi bukan 10k lah, syurga. Syurga. Okey, InsyaAllah. Okey. Tengok Allah kata apa? Masuk syurga. Subhanallah. Dibunuh je, mati je, masuk syurga. Ya Allah. Maknanya bayaran kerja pendakwah ialah syurga. Allah tak kata lepas kiamat masuk syurga. Tak, masuk syurga. Sebab tu ada ulama mengatakan masuk syurga di sini apa maksud dia? Kan nak masuk syurga kena kiamat dulu. Betul tak? Dan orang yang pertama akan masuk syurga siapa? Rasulullah, bukan lelaki ni. Jadi Allah kata dah masuk syurga. Adakah dia masuk lebih awal daripada Rasulullah? Adakah dia masuk sebelum berlaku kiamat? Ada ulama mentafsirkan dia bila mati dikuburkan. Dan bagi orang beriman, kubur adalah taman syurga. Betul kan? Siapa ada pengalaman? Oh, tak ada. Siapa ada pengalaman? Ada tak orang yang ada pengalaman dah cerita pada kita? Ada tak? Ada. Lelaki Yasin ni lah ni, ya. Kan dah baca Yasin sekian lama ni. Lelaki ni cerita lepas dia mati lah ni. Betul tak? Sebab tu ulama kata inilah pendakwah yang berdakwah ketika hidup dan mati. Tengok apa dia cakap lepas Allah kata masuk syurga. Mana selepas dia mati? Apa dia cakap? Ya qala ya laita qaumi, wahai kaum aku. Ini dia cakap lepas dia mati, ya. Siapa yang beritahu ni? Siapa beritahu? Allah. Dan ada tak yang lebih benar daripada Allah yang berkata? Tak ada.
Dia kata apa? Ya laita qaumi ya'lamun. Alakah kaum aku tahu. Kalau boleh aku nak kaum aku tahu, kaum aku lagi. Siapa yang bunuh dia? Tengok bahasa dia. Kaum yang bunuh dia, masih dia boleh sebut kaum aku. Kalau ada orang bunuh anak kita, kan? Boleh tak kita kata yang bunuh adalah kaum aku? Wahai kaum aku yang membunuh anakku. Boleh tak cakap macam tu? Boleh tak? Ataupun ada orang masuk mencuri rumah kita, kan, habis peti besi barang kemas. Wahai sahabatku yang merompak. Ada? Boleh tak sebut bahasa macam tu? Dia bukan bunuh pun, dia rompak barang kita je. Boleh tak? Tengok hati pendakwa suci bersih. Dia tak kisah kamu nak bunuh. Sebab apa? Sebab apa? Dengar. Alangkah baiknya kalau kaum aku yang bunuh aku tahu apa dia? Bima ghafarali Rabbi. Allah dah ampunkan dosaku. Dan waja'alani minal mukramin. Allah dah jadikan aku orang yang dimuliakan. Orang dimuliakan mana ahli syurga. Maknanya lelaki ni berdendam tak pada kaum yang bunuh? Tak. Apa sikap lelaki ni setelah dia dibunuh? Alhamdulillah. Dia masih sayang tak pada kaum yang bunuh dia? Apa bukti? Yalah, seronoknya kalau kaum aku tahu. Sebab kamu bunuh aku dapat dua. Satu, Allah ampun dosa aku. Terima kasih. Yang kemudian, sebab kamu bunuh aku jadi ahli syurga. Ya Allah, kalau boleh aku nak cerita, tapi aku dah mati. Tapi mesej dia ni sampai tak? Sampai. Lepas tu ulama kata ini adalah antara satu-satunya pendakwah yang berdakwah ketika hidup dan selepas mati. Dakwah dia selepas mati apa dah? Lepas mati aku diampunkan dosa dan aku dapat mukramin. Bolehkah? Ya Allah, kalau boleh saya nak ni pelajar-pelajar tadabbur yang faham Al-Quran, faham kerja dakwah ni balasan bukan 10k, bukan 100k, bukan 1 juta. Syurga. Saya nak tanya, semua nak tak syurga? Tapi ramai tak nak syurga tapi relax. Ramai tak? Nak syurga tapi masuk kelas aja. Berdakwah ni ustaz, saya rasa tak sesuai lah. Tapi bila doa, ya Allah masuklah syurga, minta syurga pula Firdaus. Muka tebal ke muka nipis? Saya nak tanya, lelaki ni ada minta syurga tak? Tak ada. Tapi dia buat tak sebab yang boleh dia masuk syurga? Ya Allah, kita doa macam-macam minta syurga, tapi sebab untuk masuk syurga kadang-kadang kita tak buat pun. Yang inilah tujuan utama kita berhimpun pada malam ini, iaitu kita nak bangkitkan semangat, bagi motivasi pada pelajar tadabbur secara khusus. Sebab orang yang betul-betul yakin tanggungjawab berdakwah dan balasan yang sangat besar kepada pendakwah, yang paling utama ialah orang yang belajar tadabbur Al-Quran. Kalau belajar fiqh ni dia tak sebut sangat. Ayat-ayat fiqh banyak sentuh pasal apa? Hukum, kan? Yang ni halal, yang ni haram, yang ni bab solat, yang ni bab taharah, kan? Betul tak? Saya nak tanya, siapa yang belajar fiqh, habis kitab fiqh jadi semangat nak jadi pendakwah? Saya nak tanya, siapa yang belajar kitab tasawuf, lepas tu dia pergi berdakwah securut tempat? Ada? Tak ada. Yang belajar Quran saja. Sebab itulah sahabat Nabi semua berdakwah. Sahabat Nabi ketika Nabi wafat ada 100 ribu lebih. Daripada Mekah 100 lebih, pergi Madinah tambah 10 tahun, meningkat bilangan sahabat 100 lebih. Dan kita tahu tak, daripada 100 lebih sahabat Nabi di Madinah, yang mati di Madinah berapa orang? Tahu tak? Lebih kurang 10 ribu. Kemana lagi 100 ribu lebih? Di mana mereka mati? Luar Madinah. Kenapa dia pergi luar Madinah? Nak cari kerja? Tak. Nak cari apa? Nak cari syurga. Sebab tu sahabat Nabi ni merebak satu dunia sebab nak cari syurga. Mereka yakin inilah kerja terbaik, inilah kerja yang balasan dia khalidina fiha abada. Nak boleh faham, nak boleh yakin masa sampai tahap tu susah. Sebab tu bila mereka yakin pada janji Allah,
mereka sanggup korban apa saja, dan sebab keyakinan mereka itulah Islam cepat merebak. Sebab apa? Sebab mereka sanggup korbankan masa, sanggup korbankan duit macam Abu Bakar, sanggup korbankan kerihatan demi untuk menyebarkan Islam. Maka Islam tersebarlah. Tapi sekarang berapa ramai yang sanggup korbankan kerihatan untuk sampaikan dakwah? Berapa ramai yang sanggup korbankan duit untuk sebarkan dakwah? Berapa ramai? Betul tak? Sebab itulah, macam saya pergi ke Pantai Sabak, ada seorang makcik, kesian, duduk rumah sempit, duduk sorang-sorang. Anak ada, anak dah besar, dah berumah, duduk sorang-sorang. Lepas tu kita tengok kat pintu dia ada macam bentuk kuda laut. Kita pun tanya, ini apa dia makcik? Ini untuk supaya, dia kata orang tua kata kalau gantung macam kuda laut tu selamat. Ya Allah, cuba bayangkan kalau dia mati dalam keadaan macam tu. Cuba bayangkan. Ini bukan di Afrika, di Kelantan. Bukan di Hulu Kelantan, dekat bandar, betul tak? Mesti ada ustaz, ada. Cuba bayangkan, kenapa ilmu tak sampai pada mereka? Bukankah itu syirik? Saya nak tanya, kalau dia mati dalam keadaan macam tu, siapa yang bertanggungjawab? Ha? Siapa bertanggungjawab? Kita akan disoal tak? Saya cukup yakin, kalau semua orang belajar agama, belajar tadabbur Al-Quran di mana-mana, faham tanggungjawab, buat kerja dakwah, kami daripada Kuala Lumpur tak payah datang sini. Betul tak? Sebab tu saya nak gerakkan. Kami nak gerakkan pelajar tadabbur Al-Quran, buat kerja dakwah di sini. Kami tak payah datang. Bila dia jemput ustaz tu, apa makna tu? Jemput ustaz pergi Perlis, jemput ustaz pergi Johor, jemput ustaz pergi Kuantan. Apa makna tu? Makna ustaz di situ tak ada ke? Ada. Kalau ada, di mana pelajar dia? Makna ustaz tu gagal membentuk pelajar menjadi pendakwah. Betul tak? Sebab itulah Nabi tak pergi ke mana, Nabi duduk Mekah aja. Lepas tu Nabi pergi ke Madinah. Kenapa pergi Madinah? Sebab di Mekah dah jalan dah jam, tak boleh sebarkan dakwah. Betul tak? Bila jin beriman, jin pula pergi dakwah ke kampung dia. Nabi tak perlu pergi ke kampung jin. Betul tak? Subhanallah. Dan banyak lagi kita tengok, bila kita pergi berdakwah, bila pergi jumpa orang miskin, bila masuk rumah, ya Allah, cuba bayangkan kalau berapa ramai orang miskin yang jahil agama, tak solat, mati dalam keadaan macam tu. Siapa peduli? Siapa peduli? Kita ingat kita lepas tak di akhirat? Kita tahu tak apa sebab Bani Israel yang mencegah kumpulan yang lain yang menangkap ikan hari Sabtu? Tangkap ikan hari Sabtu haram kan? Melanggar perintah Allah. Jadi kumpulan ni mencegah. Ada kumpulan yang ketiga, dia kata apa? Kumpulan yang ketiga langgar perintah Allah pun tak, tegur pun tak. Bahkan dia tegur siapa ni? Yang tak melanggar perintah Allah, dia tegur kumpulan yang mencegah. Dia kata apa? Kenapa kamu duk menyibuk cegah mereka yang langgar perintah Allah? Tunggu je, Allah akan turunkan azab. Apa jawapan kumpulan yang mencegah? Apa jawapan dia? Dia kata apa? Siapa tu? Tengok ayat Quran. Buka surah ayat 164, surah Al-A'raf. Wa iz qalat ummatun minhum. Ini kumpulan yang ketiga, yang langgar perintah Allah pun tak, yang cegah pun tak. Dia pula tegur kumpulan yang mencegah. Contohlah, kalau saya datang sini mencegah kan, orang pula tegur saya kan. Okey, dia kata apa? Wa iz qalat ummatun. Ingatlah ketika mana satu kumpulan daripada mereka berkata kepada kumpulan yang mencegah, lima ta'izuna, kenapa kamu duk sibuk mencegah kaum yang melanggar perintah Allah, yang tangkap ikan hari Sabtu? Sebab apa? Allah muhlikuhum, Allah akan binasa mereka. Biar je, tunggu je Allah turunkan azab. Aw mu'azzibuhum, ataupun Allah akan azabkan mereka dengan azab yang pedih. Apa jawapan kumpulan yang mencegah?
qalu ma'ziratan ila rabbikum. Kami cegah ni sebab supaya kami ada alasan bila menghadap Allah. Sebab Allah akan tanya kami, kamu nampak tak kemungkaran? Nampak. Kamu cegah tak? Ya, aku boleh jawab. Ma'ziratan makna aku boleh jawab depan Tuhan. Allah nak turun azab pada mereka, itu bukan urusan aku. Urusan aku apa dah? Bila nampak kemungkaran, aku wajib tegur. Dan yang kedua, la wala'allahum yattaqun. Moga-moga dengan aku tegur, dia bertakwa. Tapi kalau dia tak bertakwa, tak dengar juga, bukan urusan aku. Di akhirat aku boleh jawab. Betul? Okey, kalau ada orang yang mati dalam keadaan tak solat kan, yang buat benda syirik, Allah agak-agak akan tanya tak kita? Yang berilmu ni, tanya tak? Kita boleh tak jawab macam ni? Ma'ziratan, boleh? Hafal ayat ni? Hafal? Ayat ni kalau kita faham menakutkan. Inilah Bani Israel yang beriman, yang faham tanggungjawab. Allah nak turunkan azab itu urusan Allah dengan hamba dia. Tapi urusan aku mesti nampak je kena tegur. Okey, semoga Allah jadikan kita termasuk dalam kumpulan ni, yang belajar, yang beramal, dan dan insya-Allah kita dapat jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah ramai pelajar datang malam ni. Saya dapat tahu ada daripada Rata Panjang kan, ada yang daripada Macang, ada yang Pasir Putih. Yang duduk kat Johor, kebetulan dia balik cuti Pasir Putih, dah datang kan. Alhamdulillah. Dan macam saya sebut tadi, kita nak pelajar-pelajar tadabbur ni jangan berhenti setakat belajar tadabbur. Jangan tunggu habis surah, jangan tunggu khatam Quran tadabbur. Jangan. Sebab kita boleh mati bila-bila masa, dan orang yang jahil agama pun boleh mati bila-bila masa. Mungkin mereka tu jiran kita, mungkin mereka tu saudara mara kita, mungkin mereka tu anak kita. Sampaikan. Mereka tak nak terima, itu bukan urusan kita. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajipan ke atas kita melainkan hanya menyampai je. Kalau isteri Nabi Nuh pun tak beriman, anak Nabi Nuh pun tak beriman, kalau anak kita dah sampaikan tak beriman juga, kita serah pada Allah. Jangan. Bateri habis lah. Bateri habis, masa pun habis. Okey. Jadi saya minta boleh dengar ke? Saya minta semua pelajar tadabbur yang ada sekitar Kota Baru ataupun di luar Kota Baru, di Kelantan lah, Gomusan dah ada wakil, di Atas Panjang ke Macang ke, tolong bagi nama kepada, kita akan bentuk tim kita di Kota Baru, dan kita akan lantik wakil kita di Kota Baru. InsyaAllah untuk sementara ni Rafian, mana Rafian? Rafian jangan rasa bangga sebab dipilih sebagai wakil untuk dipilih sebagai wakil untuk menguruskan pendakwah, supaya mereka akhirnya menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah dan akan mendapat syurga, insya-Allah. Jadi boleh kontak Rafian untuk sementara sebelum kita buat pelantikan rasmi. Ataupun siapa ni, Ustaz Alif. Mana Ustaz Alif? Ustaz Alif. Ini Ustaz belajar daripada Azhar kan. Sekarang dia mengajar di Mak Tafiz Tok Guru Penggalan Cepa. Dia pun pernah ikut misi dakwah kita beberapa kali lah, insya-Allah. Okey, boleh bagi nama pada Rafian ataupun Ustaz Alif, dan kita akan susun. Itu satu. Yang kedua, buatlah dakwah. Dakwah ni wajib, tapi mengikut kemampuan kita. Ustaz, saya kena ceramah. Tak payah kan, nanti ceramah tak ada orang tengok pula kan. Jadi dakwah mengikut kemampuan kita. Kadang-kadang kita tak boleh bercakap, kita bagi buku, kita bagi link supaya dia dengar ceramah. Dakwah lah tu. Kadang-kadang kita sponsor pendakwah, insya-Allah. Bila cara kita cari asnaf. Step pertama. Kenapa asnaf? Sebab orang yang paling mudah menerima tawaran untuk belajar asnaf.
Boleh faham? Kenapa? Sebab kita bagi bantuan. Bila kita bagi bantuan, itu bukan rasuah tu. Bukan rasuah. Kita bagi bantuan, dia perlukan makanan. Kadang-kadang tadi kita pergi rumah dekat PCB, ada satu rumah anak cucu dia umur 9 tahun yang sakit, susah nak berjalan. Rumah tinggi, tandas pula ke dalam, jadi susah. Jadi anak yang susah nak berjalan, nak turun tu jadi satu masalah. Itu saluran untuk kita berdakwah. Kita kata, okey, cari tukang, cek berapa bajet untuk buat tandas tu, naik tinggikan supaya sama rata dengan lantai, dan memudahkan makcik yang tua untuk pergi ke tandas dan juga cucu dia. Itu dakwah tu. Jangan ingat dakwah bercakap je. Cuba bayangkan bila kita selesai masalah dia, kita pun tawar untuk belajar agama, dia terima mudah je. Jadi bila kita ziarah asnaf, step kedua kita tawarkan untuk mengajar mereka. Kita akan cari guru dan kita bagi allowance, dan guru tu pergi mengajar rumah dia. Kenapa kena mengajar rumah dia? Sebab jangan menyusahkan mereka. Mereka dah susah, duit pun tak cukup makan, nak pergi masjid kelas, nak pergi kelas pula yang jauh tu susah. Kita permudahkan. Mungkin satu masa bila mereka faham dan ramai, kita kumpul satu tempat. Jadi dakwah kepada siapa saja mengikut kemampuan, jiran kita ke, saudara mara kita ke. Okey, bila mereka perlukan guru, bagi tahu pada Rafian dengan Ustaz Alif, kita akan usaha carikan guru, kalau boleh guru yang ada sekitar tu. Dan yang paling utama, kita utamakan pelajar tadabbur Al-Quran. Orang yang paling patut dan layak mengajar Al-Quran kepada golongan asnaf, pelajar tadabbur. Sebab mereka lebih faham. Betul? Cara berdakwah dengan hikmah, nak jaga hati kan. Kadang-kadang orang kalau tak faham Quran, bahasa dia menyakitkan hati kan. Dengar sekali je orang tak nak dengar aja. Kan? Okey? Dan kalau perlukan, contohlah, asnaf tu perlukan duit ke, berapa ramai ada asnaf, kita bukan setakat bagi bantuan beras. Ada yang kita bagi bantuan setiap bulan. Ada 300, ada 500 setiap bulan. Tapi syarat, bila dia belajar, dia istiqamah, dan dia betul-betul perlukan duit. Katalah dia suami tak ada, dia pun tak boleh bekerja, kita bagi. Alhamdulillah, penginfak yang bagi pada bulan ni tak putus-putus. Sebab tu Allah janji, intan surullah yansurkum. Bila kamu menolong agama Allah dengan ikhlas, Allah akan tolong kamu. Kadang-kadang kita tak terfikir pun bantuan daripada Allah. Kadang-kadang kita baiki rumah asnaf. Dah banyak rumah asnaf yang kita baiki. Kadang-kadang ada kos sampai 15,000. Itu dakwah tu. Dakwah bukan baca kitab je. Dakwah bukan duduk di masjid je. Nabi pergi ke Taif, bukan masjid tu. Dan risikonya Nabi dibaling batu. Itu dakwah. Dakwah kena keluar. Dakwah jangan tunggu orang jemput. Dakwah kena ziarah orang. Nabi pergi hantar sahabat ke Habsyah, sampai mesej dakwah, walaupun seorang je beriman, tapi dakwah sampai. Okey? Dan kita kalau perlukan nak bagi buku-buku kecil, kita akan bagi secara percuma. Kita ada unit kebajikan, minta je, kita hantar melalui wakil kita, kemudian wakil kita akan agihkan pada ejen di kawasan dia. Buku kecil ke, Quran terjemah, kita akan bagi percuma. Kita akan permudahkan. Supaya asnaf tu rasa seronok. Belajar Quran, dapat Quran, dapat rehat, dapat buku kecil. Dan kalau perlukan bantuan, kita akan bagi setiap bulan, insya-Allah. Okey. Jadi saya harap perjumpaan malam ni memberi kekuatan kepada semua pelajar tadabbur yang ada di Kelantan untuk buat kerja yang terbaik. Untuk siapa? Pertama untuk diri kita sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk ulama dakwah. Nabi kata apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at asy-syamsu. Sekiranya kamu berdakwah dan ada seorang yang beriman sebab usaha dakwah kamu, Nabi kata kelebihannya lebih baik daripada terbitnya matahari. Saya nak tanya, besar tak nikmat terbit matahari? Agak-agak berapa juta ni nikmat terbit matahari setiap pagi? Itu baru seorang. Kalau kita berdakwah ada seorang beriman, Nabi kata kelebihannya lebih besar daripada nikmat terbitnya matahari. Ya Allah. Macam lelaki dalam surah Yasin lah, masuk syurga. Okey? Boleh ke?
Okey, sekarang ada soalan? Ada soalan ataupun nak pencerahan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hanafi dari Macang. Kenapa kita tidak dibenarkan untuk bercakap dengan mengeluarkan perkataan kebetulan? Soalan dia, kenapa kita tak dibenarkan bercakap dengan menggunakan perkataan kebetulan? Okey, dari segi bahasa Melayu, apa makna kebetulan? Makna seolah berlaku secara tak dirancang. Sebenarnya apa yang berlaku tu Allah dah tetap, Allah dah rancang, Allah dah tetap, ataupun tiba-tiba je berlaku. Encik Hanafi, Allah sebut dalam Al-Quran, tidak ada satu pun yang berlaku kat dunia melainkan semua Allah catat. Berapa lama? Sebelum Allah cipta langit dan bumi. Bukan setakat sebelum Allah cipta kita, sebelum bumi ada lagi. Semua yang berlaku ni, malam ni, majlis malam ni di apa ni, di Rida Hotel kan, pelajar datang daripada Rata Panjang, semua ni Allah dah catat sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Kalau Allah dah catat, benda tu kebetulan ke ataupun hanya berlaku apa yang Allah telah catat? Jadi salah kebetulan. Boleh merosakkan akidah kita. Tak ada yang kebetulan. Seolah Allah buat ni tanpa rancang, tiba-tiba jadi macam ni. Tak. Allah bila buat penuh dengan hikmah. Mesti ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Okey. Satu lagi, setiap pendakwa pelajar tadabbur yang akan buat kerja dakwah, kita akan bagi t-shirt ni. T-shirt ni ataupun yang kelabu tu kita bagi percuma. Kalau nak bayar pun tak ada masalah, kita terima je apa-apa bayaran. Okey. Ada lagi soalan?